Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yakin. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, minta maaf nama terlupa. Seterusnya kepada seluruh Ketua Penolong Pengarah Timbalan Pengarah, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Selangor, seterusnya kepada seluruh para pegawai, staf-staf jabatan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak syukuran kita kepada Allah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesempatan untuk bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan ini akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bicara yang akan kita bicarakan berkaitan dengan topik dan bulan yang semakin hampir mendekati diri kita ini, iaitulah bulan Ramadan. Ramadan adalah merupakan bulan yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjaya mengisi waktu dan saat dan meraih kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, maka mereka adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kerana keistimewaan yang begitu banyak yang dapat diraih bagi mereka yang berasa dirinya kurang, yang merasakan dirinya ingin untuk memperolehi janji daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah syurganya. Dan begitu juga bagi mereka yang ingin menampung segala bentuk kekurangan-kekurangan diri, agar akhirnya bila kita keluar daripada madrasah Ramadan, pusat latihan kita iaitulah Ramadan itu sendiri, akhirnya dapat menjelmakan kepada kita suatu latihan yang mencukupi, dan akhirnya kita mampu untuk mengharungi kehidupan yang berbaki itu dalam keadaan sedar diri ini, dan kita kembali dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, perkara yang pertama sekali sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, perbanyakkan kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Pengerusi tadi mengatakan belum tentu, walaupun mungkin dalam tempoh beberapa hari, belum tentu kita masuk kepada bulan Ramadan yang dicintai dan disayangi ini. Kerana sejarah telah membuktikan demikian. Pengalaman saya berada di masjid, pindah daripada sebuah masjid menuju ke sebuah masjid yang lain, sehinggalah sampai kepada masjid negeri satu ketika dahulu. Sebab saya berada di masjid negeri sehingga daripada tahun 2006 sehinggalah 2016, lebih kurang 10 tahun di sana. 2016 dipindahkan pergi ke Masjid Seksyen 16, Masjid Jami' Raja Tun Uda, untuk menguruskan masjid tersebut sehingga tahun 2019. Oktober 2019 saya diarahkan untuk berpindah ke R&D. Seperti mana tadi kami bersembang, banyaklah ajaran-ajaran sesat
yang terpaksa saya bersama dengan tim saya untuk mencari dan menyiasat akan ajaran-ajaran tersebut. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak tanya pengalaman tu banyaklah. Pengalaman diekori oleh pengikut-pengikut ajaran sesat, pengalaman ugutan daripada ketua ajaran sesat, dan pengalaman menyamar akhirnya tak boleh nak menyamar bagi pada orang bawah untuk menyamar. Itu pun ada pengalaman-pengalaman tersebut. Dan sesudah daripada itu pada tahun 2021 saya diminta kembali semula, awal 2021 diminta kembali semula ke Masjid Negeri, dan sehinggalah tahun 2023 ya, Jun 2023 saya diminta pula masuk ke bahagian dakwah, dan sekarang ni berada di bahagian dakwah lah di Jabatan Agama Islam Selangor. Untuk pertama saya tidak pastilah kenapa Datuk mengarahkan saya berada di sana, tapi yang pastinya pertama kita sebagai penjawat awam kena terimalah di mana kita berada. Dan kemudian yang kedua, biasanya kalau majlis-majlis besar, ucapan-ucapan daripada SUK, ucapan daripada Datuk Pengarah, maka saya lah yang diminta untuk menyediakan teks tersebut. Jadi kerja kita sebagai menulis catatan-catatan dan ucapan-ucapan tersebut. Kalau silap, kembali kepada saya lah, saya akan menjawab segala persoalan-persoalan tersebut. Dia teks yang maksudnya teks yang berkaitan dengan agama lah, hal-hal yang berkaitan tentang agama itu sendiri. Baik, itu di antara serba sedikit perkara yang berkaitan dengan latar belakang saya. Cumanya bila kita berbicara tentang soal tadi pengalaman berkaitan bila berada di masjid yang begitu lama tu, jadi memang biasanya nak masuk kepada bulan Ramadan tu ramai yang meninggal. Masuk bulan Rajab, bulan Syakban, kadang-kadang dah nak masuk dah Ramadan, meninggal. Ni pada malam tadi kebetulan ada orang kampung, dan memang dia adalah merupakan keluarga rapat kami. Sebab semasa kehidupan ataupun semasa suatu ketika dahulu, semasa kami kecil ni, kalau di kampung tu saya berasal daripada Sejangkang. Dan kemudian saat ketika membesar ni, kalau di kampung memang terkenal dengan 3 ustaz. Dia bukan ustaz 3 beradik tu, tak. Tapi ada kami di sana ada 3 orang ustaz, termasuklah dengan ayah saya. Ayah saya pun latar belakangnya sebagai seorang ustaz. Pada saat ketika kami membesar, 3 ustaz ni dia akan bersama. Kalau nak pergi ke mana-mana, dia akan bergabung satu keluarga. Dia akan naiklah 3 kereta yang berbeza tu menuju ke tempat-tempat sampai kami kenal semua keluarga mereka masing-masing. Dan ditakdirkan salah seorang daripada keluarga 3 orang ustaz ni, salah seorangnya itu memang Allah uji dengan satu ujian yang besar lah. Daripada anaknya yang sulung meninggal, dan kemudian diikuti dengan anak yang kedua pula meninggal, kemudian diikuti dengan ayahnya meninggal, tinggal lagi sekarang ni mak dia, dan ada 3 orang lagi adik-beradik yang masih hidup. Ditakdirkan yang bongsu pula sakit, baru-baru ni masuk ke ICU dan masih lagi berada dalam keadaan demikian. Malam tadi bacaan tahlil bersama-sama melalui online lah, tak sempat nak datang, dan memang dia kritikal. Kalau tanya pada doktor, 25% lagi nyawa kalau dari sudut bacaan daripada doktor tersebut. Apapun yang menentukan itu adalah Allah, kita berusaha. Saya nak ceritakan hal yang demikian ini. Yang bongsu tu masih lagi muda, walaupun dia bekerja sebagai seorang guru, tapi masih lagi berada dalam keadaan muda. Isunya kita tidak tahu bila masa dan juga waktu kita nak bertemu dengan Allah. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana menyesalnya manusia di saat ketika Allah memberikan kepadanya ruang untuk meraih sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Kerana bila kita kata yang terbaik dalam hidup ni apa benda? Ada orang dia menganggap bahawa yang terbaik dalam hidupnya adalah mengumpul harta. Kita bekerja ni kalau boleh, ni kalau katakan saya pencen, ada wang sekian banyak. Kalau katakan menggunakan KWSP, ada imbuhan nanti bila dapat banyak, dan itulah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada orang dia mengharapkan pula kepada anak-anak, saya dah ni kalau boleh nikah waktu muda. Kenapa nak nikah waktu muda? Nanti supaya dapat anak cepat dan anak membesar. Dia memang betul bila usia, saya tak pastilah puan, usia kami kebetulan bila berbincang ni usia sama. Jadi saat macam kami ni, bila usia masuk ke 50-an, dia baru terasa berbeza. Saya dulu masa mula-mula, ialah kita rasa macam muda lagi. Bila orang panggil pakcik tu kata, serba salah pula pakcik. First time bila orang memanggil pakcik tu serba salah. Selama ni tak pernah orang panggil pakcik. Sebab saya pernah satu ketika, dicerita jugalah pengalaman bersama dengan staf. Ada seorang pemandu tu lebih tua daripada saya. Jadi waktu tu kami duduklah di sebuah restoran. Waktu tu kami nak menuju pergi ke Terengganu.
Dalam perjalanan tu pergi ke Terengganu, singgah di tepi, ada kedai di tepi jalan, duduk di tepi jalan, ada seorang staf lagi, hampir usianya pun serupa. Jadi waktu ketika kami duduk di gerai tersebut tu, duduk, dia tanya, abang nak beli apa, nak makan apa, abang nak makan apa, sampai ke saya, pakcik nak makan apa. Saya dia kata, tua sangat ke saya ni, baru terasa. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan kita. Bila ditegur begitu baru kita terasa, oh saya ni dah tua. Bila terasa dah tua tu, apa persiapan-persiapan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak ada teguran seumpama itu, kita tidak terasa yang diri kita ni dah semakin meningkat. Dan bila dalam usia 50-an ni, dia akan rasa dengan suatu suasana yang agak berbeza. Daripada sebelum ni, tenaga dah semakin kurang. Kalau dahulu boleh bersenam, dahulu boleh kita boleh nak aktif. Tuan-tuan, dulu semasa saya semasa berada di peringkat universiti, saya antara wakil main pingpong tu waktu tu lah. Tapi sekarang ni dah tak seperti mana, dah tidak sama dengan dahulu lah. Baru ni pun bila ada buat pertandingan tu saja, saya masuklah dalam pertandingan JAIS untuk memilih wakil-wakil untuk lawan antara jabatan di Sabah waktu tu. Saya masuk. Ada 4 grup. Jadi waktu tu saya masuk kepada tim B, tim A, tim B, C dan juga D lah. Masuk dalam tim B tu alhamdulillah dapat naib johan lawan. Kemudian bila tengok sahaja akan bertemu dengan tim A, tengok tim A dia naib johan, dia akan lawan dengan johan. Bila nak lawan dengan johan, dia tengok ni tak boleh masuk, ni tak boleh makan. Akhirnya bagi alasan lah, minta maaf lah, saya ada urusan lain, tak dapat masuk dan sebagainya. Dia satu dari sudut tenaga tu memang terasa lain lah. Jadi memang keadaan kita dia akan berubah daripada satu keadaan dan satu keadaan begitu. Cuma saya nak menceritakan, di saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu penyesalan yang cukup besar akan berlaku dalam diri kita apabila kita tidak mempersiapkan bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Pagi ini siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah di masjid, kita akan dengar antara salah satu penyesalan yang Allah gambarkan dalam surah Sajadah. Apa dia? Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah sekiranya kamu melihat izil mujrimun, tatkala dan saat orang-orang yang mujrim. Mujrim bahasa kita kata sebagai penjenayah. Mujrim, mereka yang banyak melakukan dosa semasa berada di dunia, tidak mengikis segala dosa itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menundukkan kepala masing-masing. Ya, nakisu ru'usihim. Kepala mereka semua tunduk sebab mereka tahu yang mereka itu bersalah ketika itu. Dan pada saat ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah mengatakan ucapan ataupun Allah melakarkan ucapan mereka itu akan terus kekal dengan ucapan tersebut. Mereka kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah melihat. Lihat apa? Lihat janji-janji yang telah pun disebutkan oleh utusan Allah semasa berada di dunia. Dia tengok ketika itu sudah ada neraka yang sedang menunggu masanya untuk dicampakkan ke dalam neraka. Absarna wa sami'na, dan selama ni juga kami dah dengar dah. Dan kami dengar ni bagaimana ceritanya, tuan-tuan baca dalam surah Ibrahim. Saya suka bila saya membaca Al-Quran, kita nak gabungkan satu ayat tu relatekan dengan surah yang lain. Bila digabungkan, dia menjadi satu cerita yang penuh, gambaran yang penuh berkaitan tentang perbualan yang berlaku dalam neraka. Dalam surah Ibrahim pada ayat 20 hingga ayat 23, boleh baca ayat itu menggambarkan tentang gambaran manusia di saat ketika telah selesai dihukum manusia itu dalam syurga dan juga dalam neraka. Dan nanti bila dah masuk dalam neraka, semua dah masuk dalam neraka, Allah berikan ruang kepada syaitan ataupun iblis, dia akan menyampaikan ucap tama dia. Dia akan ada suatu ucap tama yang disampaikan. Bahasa kita tu, Ustaz kalau guna bahasa-bahasa semasa je gitu. Dia ada ucap tama dia. Ucap tamanya apa dia? Falamma qudiyal amr qala syaitan. Ketika selesai urusan-urusan tersebut, syaitan pun berkata. Ya, apa syaitan berkata? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan kepada kamu itu janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga telah memberikan janji kepada kamu, fa akhlaftukum. Tetapi aku akan tidak melaksanakan dan aku akan melanggar janji tersebut. Syaitan ni dia ada janjinya. Janji daripada syaitan apa dia? Al-Quran sendiri mengajar pada kita. Fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Oleh kerana engkau wahai Allah telah memberikan kesesatan kepadaku, aku akan datang kepada manusia. La'atiyannahum ay la'atiyannan nas, pasti aku akan datang kepada manusia. Dan syaitan dia datang melalui mana? Melalui bahagian hadapan, bahagian belakang, bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Ni ada syaitan ni bersama dengan kita ni. Syaitan ada, cuma tak nampak sahaja. Dia nampak nanti waktu kena rasuk dah mula dah. Ustaz minta tolong Ustaz, datang ni kenapa nak settlekan ni, ada masalah rasukan. Saya ingat dulu ada pernah berlaku di sebuah agensi jugalah, jabatan juga. Dia kata, Ustaz datang ke pejabat. Sebab apa datang pejabat? Ni ada muslimat kita ni kadang-kadang dia datang awal. Ialah nak jadi pekerja cemerlang, antara salah satu datang awal lah masa tu. Tapi kalau dia datang awal tu Ustaz, macam ada orang lain datang juga bersama dengan dia. Sudah ada bayang-bayang datang. Dia duduk datang begitu kan, macam ada benda yang datang. Ustaz boleh tak ni baca-baca di sini gitu. Baca-baca boleh, tapi time saya ada, dia tak ada lah. Waktu tu dia datang balik, dia kata, yang penting ada pengisian jiwa dalam diri kita. Sebab apa? Kekuatan itu dia ada pada diri kita, ya? Pada diri kita. Kalau kita bina, insya-Allah dia akan dapat memberikan kekuatan kepada kita. Cumanya nak ceritanya tadi, syaitan tu dia akan bekerja, dia bagi nasihat, tak nampak tapi nasihat tu ada. Nasihat tu bagaimana? Bisikan yang datang pada kita. Bicara tadi berkaitan dengan ajaran sesat tu sebab apa? Kerana intipatinya dalam diri kita ni, kita tidak penuhi hidup kita dengan zikir. Sebab itu ada zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Masuk keluar daripada rumah ni, kalau kita keluar daripada rumah, lazimkan zikir tersebut. Sebenarnya tak sampai pun 1 minit. Kalau zikir itu kita dah biasa, automatically kita akan rasa macam bersalah bila kita keluar ni, kita tak mulakan dengan zikir tersebut. Macam punch lah. Bila tak punch, kat sini tempering ke punch? Lagi hebatlah perangkaan, saya tahulah dari sudut merangka. Jadi dalam keadaan demikian, bila tak buat begitu, terasa hari ni confirm nanti mesti merah kad apa dan sebagainya lah, kehadiran dan sebagainya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, begitulah juga dengan zikir. Bila kita penuhi ada jangkaan zikir kita amal, insya-Allah dia akan dapat menjaga dan membimbing perjalanan hidup kita. Salah satunya zikir ketika kita keluar daripada rumah. Ya, keluar daripada rumah ni apa zikir dia? Paling tidak Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Rasa-rasa kita amal ataupun tidak? Ustaz sebut tu saya amal. Time tak sebut hilang balik kita. Tapi kalau kita dah biasa, insya-Allah nak masa buka pintu keluar je, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Sebutan itu pendek, tapi barakah perjalanan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saban hari. Lagi kalau kita tambah, dalam kitab Al-Azkar tu banyak menceritakan tentang fadilat dan kelebihan tersebut. Antaranya tambah lagi dengan satu zikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya. Ayat ini ataupun zikir ni, insya-Allah termasuklah dengan rezeki kita, Allah jaga kita, rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah kita menjaga perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada zikir tersebut? Kita minta berlindung dengan Allah, sebab yang menjadikan kita baik Allah, yang memberikan musibah kepada kita adalah Allah. Maka sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah pada Allah, tapi jangan lupa kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya doa tadi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada aku tersesat. Hidup kita ni boleh sesat walaupun dalam agama Islam. Ramai orang yang berada dalam agama Islam tersesat. Itu kalau nak tengok liberal macam mana dia boleh memahami. Dia kata dia orang Islam, tetapi pada saat yang serupa, kenapa dia tersesat dalam memahami kehidupan sebagai seorang Islam? Agama tidak cukup. Saat yang serupa, doa ini adalah satu perkara yang penting. Aku sesat, kita minta berlindung. Ataupun disesatkan, mungkin kita tidak sesat, hidup jaga semua, tiba-tiba punca yang menyeleweng ni kawan kita kat sebelah. Kau ni, dia banyak bagi idea pada kita. Lama-lama kita rasa seronok pula dengan idea yang dia bagi. Betul lah. Kau ni tak belajar ke kita ni? Lepas tu daripada situ mula kau masuk grup kita, ada grup dia. Sebab ajaran sesat ni grup-grup banyak lah. Dia ada grup dia, masuk grup ni. Grup ni adalah privacy, ya, hanya untuk orang-orang yang tertentu sahaja. Jangan cerita kepada orang lain. Itu salah satu di antara punca. Akhirnya dia pun tertarik dengan apa yang disampaikan, tersesat. Doa
Ya Allah, aku mohon pada Engkau agar aku tidak tersesat ataupun menyesatkan orang lain, ataupun disesatkan, au udalla, au azilla, ataupun aku minta berlindung dengan Engkau aku tergelincir. Sesat itu tidak, tapi tergelincir daripada landasan Islam itu sehingga menyebabkan kita berdosa. Setiap hari buat dosa. Dosa ni kalau kita buat sedikit, dia akan meletakkan kepada kita ni titik hitam, ya. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah menyebutkan, idza aznabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Bila seseorang daripada hamba Allah ini dia lakukan dosa dan kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diletakkan titik-titik hitam pada hati tersebut. Hati seorang hamba. Titik pertama, boleh lagi, biarlah sikit je, ya. Titik kedua, akhirnya sampai titik tersebut meliputi hati. Bila titik tersebut meliputi hati, sudah tidak ada lagi ruang untuk dia menerima nasihat, untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila bagi nasihat ni, ya, tak nak masuk syurga ke? Tak apalah, saya masuk neraka. Nanti kalau katakan syurga ni penuh, kalau syurga semua orang nak syurga, siapa yang nak mengisi neraka? Kan ada ucapan seumpama itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Betul. Ya, kita nampak mungkin kita kata kelakar, tapi ada ucapan-ucapan seumpama ini berlaku. Kesian pada neraka. La ilaha illallah. Dia ingat neraka tu macam mainan je dalam kehidupan. Dia sama macam orang-orang kafir, macam orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi dia sanggup membunuh umat Islam? Sebab apa? Satu, kerana dia hasad dengki lah. Allah sebut dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim. Sifat orang Yahudi ni kerana Rasulullah ini dilahirkan daripada bangsa Arab, bukan dilahirkan daripada bangsa Yahudi. Maka kerana itu dia hasad dan akhirnya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwaan orang-orang Yahudi sampai saat ini. Yahudi dia kata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ni adalah merupakan anak-anak Allah, dan kami ni adalah merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah, kalau kami buat jahat pun memang kami masuk neraka. Dia kata memang kami masuk neraka, betul. Tapi mereka masuk neraka ni tak lama, masa dia tidak panjang. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Itu kata-kata daripada orang-orang Yahudi itu. Kami ni tidak akan disentuh oleh api neraka ni melainkan hanya beberapa hari saja. Berapa hari? Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan orang Yahudi, kata mereka lah, ini ucapan daripada mereka, Allah lakarkan dalam Al-Quran. Riwayat pertama, mereka hanya masuk dalam neraka 40 hari je. Lepas daripada itu, mereka akan confirm masuk dalam syurga. Itu keyakinan yang ada pada diri mereka. 40 hari, kenapa 40 hari? Bukan sebab kami keluar 40 hari dah. Itu lain. Jadi 40 hari itu diambil 40 hari itu dalam kisah ketika Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah di Bukit Turi Saina. Semasa bermunajat waktu itu kan mereka menyembah berhala, anak patung lembu. Itu yang dibuat daripada emas, hulli, iaitu perhiasan-perhiasan yang ada. Dan akhirnya Samiri telah menggunakan ruang tersebut di saat ketiadaan Nabi Musa AS. Dia telah membentuk anak lembu yang mengeluarkan suara, lahu khuar. Dia mengeluarkan suara ketika itu dan akhirnya disembah dalam tempoh 40 hari. Jadi Allah minta mereka bertaubat. Cerita dia panjang, kisah itu. 40 hari itulah yang dipergunakan oleh mereka, kami masuk neraka 40 hari. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua pula mengatakan kami masuk 7 hari sahaja. Kenapa 7 hari? Sebab dia lihat kepada ciptaan bumi dan juga langit. Jadi bumi dan langit ni Allah cipta berapa hari? Dalam Al-Quran Allah kata sab'ati ayyam, 7 hari. 7 hari itu bermaksud dunia ini hanya tempoh masa dunia ini wujud, iaitulah dalam tempoh 7,000 tahun sahaja. Yang digunakan tadi oleh Allah dengan 7 hari itu memberikan maksud hari itu adalah hari di hari akhirat. Ciptaan bumi dan juga langit dalam tempoh 7 hari itu memberikan maksud usia dunia dan juga langit ni hanyalah sekadar 7,000 tahun sahaja. Menurut andaian mereka. Kenapa 7,000 tahun? Kerana sehari semasa berada di hari akhirat ataupun di dalam neraka itu seumpama ka'alfi sanatin. Seumpama 1,000 tahun. Jadi 7,000 tahun itu sama dengan sehari di hari akhirat. 7,000 tahun di dunia sama dengan sehari di hari akhirat. Jadi maknanya tak lama pun kami, 7 hari sahaja. Subhanallah. Ni dakwaan-dakwaan yang diguna pakai oleh mereka itu. Maka sebab itu bagi mereka bunuh siapa pun selain daripada bangsa Yahudi itu tidak merupakan satu kesalahan. Kalau salah pun sekejap sahaja mereka akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan azab tersebut. Nah, ini perkara-perkara seumpama ini wujud dalam pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi kerana kesalahfahaman mereka berkaitan dengan
isi kandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kembali semula cerita kita ini, kita nak cerita tadi, semasa mereka mendengar, ilmu mereka ada tapi belum tentu doa memainkan peranan. Dan doa kita tadi minta pada Allah agar jangan sampai kita tergelincir melakukan dosa. Kerana apabila dosa kita lakukan dalam keadaan penuh, payah untuk kita menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Au azillah au uzal, ataupun aku digelincirkan. Kawan-kawan kita yang mengajar, kawan teman ni, dia memainkan peranan yang cukup besar dalam hidup kita. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kawan-kawan yang berada, hati-hatilah dalam kita berteman dan juga berkawan. Kalau teman kita tidak baik, maka tidak mustahil kita juga akan terjerumus kepada ketidakbaikan. Dan pengalaman melihat kepada apa yang berlaku di kalangan remaja, ada di kalangan remaja baik, tapi kerana silap temannya, ayahnya alhamdulillah, ibunya bagus. Saya pernah berhadapan dengan masalah-masalah tersebut, sebab bila duduk di masjid tu memang masalah ummah tu banyak selalu datang. Dia jadi imam ni bukan sekadar imam, jadi kaunselor. Silap, tapi kalau silap bagi nasihat, silaplah kita ya, dalam hal tersebut. Ada kes yang berlaku, isu dia berkaitan dengan anak. Ayahnya seorang yang kuat, jaga masjid, ibunya juga jaga masjid. Anak dia waktu semasa kecil rajin datang pergi ke masjid, memang rajin, alhamdulillah. Belajar di peringkat bila masuk ke sekolah, ayah dan ibunya dia akan jumpa, "Ustaz, anak saya masuk sekolah yang cemerlang ni, alhamdulillah, tahniah, cemerlang." Dan kemudian dia sambung, satu ketika dia dapat pergi ke overseas, dan kemudian dia mengambil medik, bidang perubatan. Dia kata alhamdulillah, teruskan, tahniah. Rupa-rupanya semasa dia belajar di luar negara waktu itu, dia berteman dengan kawan-kawan yang ateis, yang tidak ada agama. Dan akhirnya pada saat ketika dia berada bersama dengan teman-teman tadi, dia membaca kitab-kitab Karl Marx lah, macam-macam lah, semua segala bentuk pandangan-pandangan daripada golongan etis ni, teori Darwin dan sebagainya, semua dibaca oleh mereka ni. Dan akhirnya buku-buku itu disimpan, bila balik ke Malaysia dia bawa buku tu sekali. Tapi memang dari sudut sains, seorang ibu ni dia akan rasa, ayah ni tak rasa apa-apa kan, sebab ayah ni kadang-kadang jarang dengan anak-anak, tapi si ibu dia terasa. Dia tengok macam ada sesuatu pada anak dia. Dan akhirnya dia buka beg anak dia ketika itu, waktu ketiadaan anaknya waktu itu, dalam beg itu ada buku-buku tersebut. Dan akhirnya anak tersebut dia mengaku, dia kata, "Saya sekarang ni ateis, saya tidak berpegang lagi kepada agama, sembahyang tidak ada, dia tidak menunaikan solat." Padahal didikan agama cukup baik dalam dirinya, tapi kesilapan dalam memilih teman dan juga kawan. Dan waktu itu dia menangis, dan pada saat itu dia kata, "Ustaz, tolonglah Ustaz." Dia kata, "Saya tidak mampu untuk memberikan pertolongan, melainkan saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menarik ataupun kembalikan semula ke jalan yang benar. Cuma pada waktu tersebut tu saya kata, kalau boleh ni bawalah jumpa dengan ustaz-ustaz yang boleh memberikan ruqyah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya semula." Dan alhamdulillah, waktu dalam beberapa tahun, peristiwa ni dah lama, agak lama. Jadi waktu itu dia kata, "Ustaz, alhamdulillah, nampak-nampaknya dia dah mula berjinak balik untuk pergi ke masjid. Walaupun dia tidak solat, dia duduk di masjid, tak apa, terus dengan usaha tersebut, mudah-mudahan dia kembali." Dan yang difahamkan, dia telah pun kembali semula. Saya tidak tahu, hubungan kami terputus. Jadi waktu itu dia kata, "Alhamdulillah Ustaz." Dan yang terakhir waktu itu, dia balik daripada overseas, dan kemudian dia dapat menjawat jawatan sebagai kaki tangan awam lah, tapi di hospital, sebuah hospital, saya tak pasti hospital mana dia kerja di situ. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepadanya untuk dituntun semula menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya tadi, kita kadang-kadang digelincirkan dengan sebab kawan, asal baik, tiba-tiba bertukar. Yang tak merokok sebab kawan tadi, dia kata sedap, kita mudahlah sedikit. Akhirnya bila sedikit tu kata sedap lah. Sekarang zaman sekarang rasa dah macam-macam lah. Strawberry ada, ya, teh pun ada. Saya tak tahulah apa, saya tak pernah rasa pun bab tersebut. Walaupun dulu pernah cerita dulu, ni cerita jahat lah dulu kan, masa kecil-kecil dengan kawan-kawan tu. Dulu masa kecil-kecil ni kan, kalau di kampung ni ataupun di kampung, yalah waktu tu di kampung kan, dia punya letak para untuk meletak pakaian tu kan, dia menggunakan kayu buluh. Jadi nak mula-mula style dengan kawan-kawan tu, kita ambil buluh tersebut, dibakar, sedut dengan buluh tersebut. Tengok orang, orang dewasa ni sedap dia merokok. Kita pun buat itu, pergi duduk dalam kebun. Waktu tu bila dapat tahu, pakcik dapat tahu ada orang ni, anak sekian-sekian ni, habis kena balik, itu dah tentulah kena. Sejarah itulah yang mengajar kita. Dia tengok Allah, kalau tak kena rotan dulu, mungkin agaknya jadi lain, kawan-kawan lain. Cuma nak cerita tadi, bab teman,
itu dia memberikan peranan yang begitu besar dalam kehidupan. Doa tadi yang kita minta tu supaya teman-teman kita ni agar yang bersama dengan kita adalah merupakan teman-teman yang baik. Au azilla au uzalla au azlima au uzlama, ataupun aku bersifat zalim. Zalim ni apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat, itu zalim. Kadang-kadang kita tak terasa kita zalim, tapi hakikatnya kita telah menzalimi. Sama ada kita berada di atas, orang tu berada di bawah, kita meletakkan sesuatu tidak tepat pada dirinya ketika itu, kita dianggap sebagai zalim. Sebab orang bila nampak zalim ni, nampak secara jelas dia pukul, no. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah meletakkan kita sebagai seorang yang bersifat adil dalam hidup ini, agar tidak menzalimi sesiapa pun terhadap anak-anak. Tanpa kadang-kadang kita sedari, rupa-rupanya sepanjang kesibukan kita bekerja, tak ada masa langsung kita memberikan didikan kepada anak-anak. Sebagai contohnya, ataupun tanggungjawab ni kita tak serahkan ataupun kita tidak laksanakan dengan sebaik mungkin. Seorang suami bekerja, akhirnya pada saat yang serupa lupa tanggungjawab dalam sebuah keluarga. Begitu juga seorang isteri bekerja, akhirnya dia tak terasa yang dirinya itu ada lagi ketua yang berada dalam keluarganya. Kes ini juga banyak berlaku dalam kehidupan. Sebab apa kami pun bekerja. Ustaz, kalau sekiranya suami saya tak ada pun saya boleh berdikari, Ustaz. Saya boleh, saya ada gaji, saya ada duit. Apa masalah dalam kehidupan? Saya rasa saya nak bebas, saya boleh buat. Tak terasa tanggungjawab itu adalah suatu amanah daripada Allah, sehingga akhirnya menyebabkan meletakkan diri kita memiliki sifat zalim. Nah, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala au azlima au uzlama, ataupun aku dizalimi. Kadang-kadang kita tak zalim, orang selalu menzalimi kita. Dalam hidup ni asyik aku je, orang lain tak ada ke? Ya, itu biasa kalau dalam penjawab awam, ni unit lain kenapa aku kerja? Patutnya bagilah unit dia tu, unit dia begitu. Contoh, ya. Kadang-kadang berlaku dalam keadaan demikian. Tak, bebanan begitu banyak dalam diri kita ni. Kenapa orang lain tidak seumpama kita? Nah, kadang-kadang berlaku demikian. Doa ni memainkan peranan. Allahu Akbar. Tuan-tuan para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, disambung lagi au azlima au zlam au ajhala au yujhalu alayya, ataupun aku menjadi orang yang bodoh. Bodoh ni apa? Jahil dari sudut agama, tak tahu masalah hukum. Bila kita menjadi orang yang jahil, kita akan bermusuh dengan agama itu sendiri. Dan itu yang disebut dalam satu kata-kata para ulama, dia kata apa? An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan menjadi musuh kepada apa yang dia tak tahu. Kalau hari ini apa isu dia? Isu berkaitan dengan masalah-masalah ranting dalam agama. Bergaduh sebab kejahilan yang ada pada diri kita. Kan hari ini sudah, saya tak pasti, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang peminat kepada pendakwah ataupun guru-guru yang tertentu. Saya tak akan pegang dekat mana-mana, Ustaz. Saya nak pegang dengan dia je. Saya rasa dia betul. Saya ingat bila kes tersebut, jemaah-jemaah duk bincang buat tersebut, kata, macamlah dekat Malaysia ni hanya ada 2-3 orang sahaja tokoh agama dan juga ulama yang hebat. Orang lain semua kerana tidak diviralkan, kerana tidak naik nama tersebut, dia tidak dianggap sebagai ulama. Dan itulah yang dijadikan sebagai suatu bekalan ataupun pegangan dalam kehidupan. Akhirnya kita tersesat. Puncanya kenapa? Kerana kita tidak membuka hati kita untuk menerima sesuatu ilmu dalam keadaan ikhlas. Dan sebab itu kalau kita membaca kitab-kitab, contohnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bila kita baca, hati kita akan semakin lapang. Saya ingat sejarah saya dulu. Saya ni suka untuk mengkritik dalam sesuatu perkara yang saya rasa saya betul. Yalah, maklum saja belajar kan. Orang belajar ni kadang-kadang ego dia tinggi juga. Betul, saya katakan demikian. Bila kita ada sesuatu perkara tu kita pegang. Dan akhirnya pada saat yang serupa ketika itu berlakulah perbahasan. Dulu saya ingat perbincangan berkaitan tentang beberapa lah kalimah dan zikir. Contohnya perkataan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyu ka huwal hayya. Huwal hayyu huwal hayya. Kan ada orang baca dengan huwal hayyu, ada yang baca dengan huwal hayya. Kes ini berlaku semasa saya belajar dahulu. Semasa saya berada di Mesir, kami selalu berdebat dengan masalah-masalah tersebut. Sampai di Malaysia rupanya itu juga dibincang. La ilaha illallah, perkara ini dah lama dah berlaku. Di Malaysia perkara yang sama dia berulang semula. Jadi bila kita pegang, saya ingat semasa belajar waktu itu saya pegang dengan bacaan huwal hayyu. Kenapa wahyu? Maklum sajalah saya belajar, latar belakang saya bidang bahasa Arab. Saya ambil takhasus dalam al-lughatil arabiyah. Maka saya berbicara dengan bahasa Arab. Okey, ni dari sudut ni Arabnya begini. Kalau saya baca dengan huwal hayyu, dia berada pada kedudukan marfu', dan tanda marfu' itu dengan baris hadapan. Kenapa dia marfu'? Sebab dia berada pada kedudukan khabar ketika itu. Nah, kamu nak jawab bagaimana? Teman yang sebelah pula dia ambil bidang lain.
Bila bidang syariah, dia tidak menitik beratkan pula dari sudut bahasa. Jadi bila tak menitik beratkan dari sudut bahasa, dia tak boleh nak jawab. Kita rasa macam kita menang dah waktu itu. Dan waktu itu saya ingat, saya tidak berpuas hati dengan jawapan yang saya berikan. Sehinggalah saya pergi ke Darul Ifta. Darul Ifta ni kalau sekarang di Selangor disebut sebagai Jabatan Mufti lah. Saya tidak berpuas hati dengan kata-kata saya ketika itu, dan akhirnya saya pergi ke bilik itu semata-mata nak tanya soalan tu. Yang pembantu kepada mufti yang ada waktu itu, dia ada bilik-bilik tertentu. Kita ada masalah, kita akan bertanya pada dia. Dia pun ketawa, dia kata, la ilaha illallah, masalah kecil macam ini kamu duk bincang perkara-perkara kecil seumpama ini. Jadi apa jawapannya? Mal ijabah Syekh. Apa jawapan bagi soalan tersebut Syekh? Dia kata dua-dua boleh baca. Awak nak baca baris depan boleh, awak nak baca baris atas pun boleh. Waktu itu saya berikanlah justifikasi saya. Saya kata kewajaran saya membaca demikian ni kerana kedudukan demikian. Kamu tak baca ke? Kamu belajar bahasa Arab? Cuba baca balik daripada perkataan yang pertama kamu baca. Astaghfirullah, Allah tu berbaris atas. Dan sebab itu dibaca hujungnya itu dengan hayya, itu adalah sifat kepada Allah. Oleh kerana Allah berbaris atas, maka hayya itu juga dibaca dengan baris atas. Waktu itu baru kita rasa Allah. Rupa-rupanya kalau kita berpegang dengan pandangan kita, tidak ada mereka yang memberikan teguran, kita akan menjadikan diri kita ni manusia yang fanatik terhadap sesuatu pandangan. Maka sebab itu bila kita dah dapat demikian, bila belajar begitu, akhirnya menjadikan diri kita ni semakin lapang dalam menerima suatu pandangan dan juga perbahasan dalam bidang agama. Hari ini apa masalah yang kita bicarakan? Permasalahan yang berlaku pada hari ini, Rasulullah tak buat, jangan buat. Buat je bid'ah. Bid'ah ni mana? Masuk neraka. Allahu Akbar. Semua dipegang begitu dalam keadaan demikian. Apakah benar dengan kenyataan tersebut? Yang pertama, kalau kita nak mengatakan hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, sebagai contoh secara ringkas. Jadi setiap benda yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang diada-adakan itu sesat. Dan setiap yang sesat itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalimah bid'ah itu dibahas oleh para ulama. Bid'ah ni memang dia mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada agama. Tapi kalau mewujudkan sesuatu yang ada pada agama, dasarnya itu ada, itu tidak dianggap sebagai satu perkara yang sesat. Kerana itu kalau kita melihat dalam sejarah, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak ada perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah maka ulama salah tak buat? Jawapannya tidak. Banyak perkara-perkara yang berlaku. Ni nak masuk solat tarawih sebagai contohnya. Duk bergaduh 8 ke 20. Di sini nak buat 8 ke 20? Tak jawab. Kami uzur Ustaz, tak apa muslimat tak jawab, tak apa muslimin. Kita nak kata kita nak buat 8 ke kita nak buat 20? Waktu tu kita mencari macam mana idea nak buat 8 ni. Kita dah jawab idea nak buat 8. Yang buat 20 pula nak rajin, kita ambil idea 20 sebagai contohnya. Nah, hadirin dan hadirat, bila buat cerita tersebut tu saya ingat sejarah. Satu ketika waktu tu zaman Pak Lah, dan waktu tu saya bertugas sebagai pengurus di Masjid Bandar Seri Damansara Al-Mukarramah. Pada saat ketika itu Pak Lah dia nak mengadakan majlis solat tarawih bersama dengan Syekh Jibril. Syekh Jibril ni salah seorang syekh yang terkenal di Mesir. Sebut nama sahaja dia macam Sudais dan juga Huzaifi dan sebagainya. Kalau di Mesir, Syekh Jibril ni di antara tokoh yang tersohor, yang terkenal. Kami memang tak ada kesempatan langsung nak menyentuh, nak bersalam dengan Syekh Jibril. Dia hanya ada pada malam ke-27 saja bulan Ramadan. Hari lain dia akan keluar negara. Dia akan menjadi imam-imam jemputan lah untuk tarawih. Jadi bila malam ke-27, dia akan turun pergi ke Masjid Amru Al-As, nama masjid tersebut. Masjid itu agak besar, panjang. Jadi kalau kami nak solat tu kena berpusu-pusu lah masuk. Kami tidur di sana dan waktu tu musim sejuk, memang tak mandilah. Dalam keadaan memang sejuk sungguh. Nak ambil air wuduk tu pun menggigil tangan waktu tu. Jadi bila nak sembahyang, dapatlah saf yang ke-7 ataupun ke-8. Memang tak sempat nak salam dengan beliau. Itu hebatnya Syekh Jibril. Sampai kami dulu pun kena semasa menjadi pelajar baru. Bila saat sampai di situ, masuk bulan Ramadan, maka abang-abang lama ni pun duk kata, jom kita malam ni kita tunaikan solat tarawih di Masjid Amru Al-As. Sebab apa? Jibril akan turun. Kami bila dengar Jibril, macam mana dia orang boleh tahu malaikat Jibril boleh turun? Dia cerita begitu, Jibril akan turun. Kata, okey, tak apa. Semayanglah. Bila semayang tu dia kata, alhamdulillah, kita dapat bersama dengan Jibril malam ni, dia kata. Memang Jibril kebetulan ada kat situ. Macam mana boleh dia orang tahu Jibril?
Syekh Jibril jadi imam. La ilaha illallah. Ingat, kita tak terbayang malaikat Jibril, tapi rupanya merujuk kepada Syekh Jibril tersebut. Semasa saya menjadi imam waktu tu di masjid Bandar Seri Damansara, pada saat ketika itu kebetulan majlis yang diadakan oleh Pak Lah bersama dengan Esko dan sebagainya ketika itu dibatalkan, ditangguhkan. Sebab waktu itu Pak Lah dia ada urusan lain. Jadi terbatal. Bila terbatal, Syekh tadi tidak ada tempat lokasi untuk menjadi imam tarawih pada malam tersebut. Dan kebetulan urus dia yang menguruskan tu, dia ada nombor kontak menghubungi saya. Dia pun call, kata, "Ustaz, malam ni boleh tak Syekh Jibril jadi imam di masjid Ustaz?" Waktu itu belum ada lagi arahan mana-mana imam luar untuk jadi imam di Selangor tu, tak ada arahan lagi lah. Sekarang memang tidak boleh. Jadi pada saat ketika itu saya kata ahlan wa sahlan. Memang inilah yang dinanti-nantikan dan ditunggu selama ni, tak pernah jumpa, sekarang ni bersemuka betul. Dan akhirnya jemput, dia datang. Kemudian sampai bila Syekh Jibril datang tu pun kita tanyalah, Syekh, tusalli kam raka'atan tusalli. Berapa rakaat kamu nak tunaikan solat? Di solat tarawih. Untuk solat tarawih ni ada berapa rakaat kamu nak laksanakan? Samaniyat raka'ah. Ya, dia kata 8 rakaat. Baik. Okey, saya akan bagi tahu kepada para jemaah, kita akan solat sebanyak 8 rakaat. Waktu tu saya pun umumkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni insya-Allah kita akan tunaikan solat tarawih yang biasa kita buat 20 rakaat. Malam ni kita buat 8 rakaat. Yang kat belakang tu begini je dia kata. Tunjuk. Kata, "Ustaz, bagus. Kita buat 8 rakaat selama ni 20 rakaat." Allah, letih. Dan waktu itu memang ramailah semua ada semayang di depan, penuh bahagian tu, alhamdulillah, syukur. Rupa-rupanya dia tunaikan 8 rakaat melebihi daripada 20 rakaat. Kita duk buat 20 rakaat tak sampai 1 juzuk. Dia buat 8 rakaat 1 juzuk. Jadi cuba duk bayangkan 1 rakaat tu berapa lama sampai yang semayang tu bergoyah. Dan saya ingat lagi waktu tu saya duduk di saf hadapan, ada salah seorang daripada jemaah tu sampai dia terjatuh sebab kerana keletihan tu, dahinya terkena rihal Al-Quran yang diletakkan di hadapan sebab terlalu letih. Habis sahaja daripada 8 rakaat tersebut, datanglah salah seorang jemaah. Dia kata, "Ustaz, lepas ni kalau Syekh datang ni jangan suruh dia jadi imam lah." Dia kata, "Jangan suruh jadi imam." Sebab apa? Dia kata lagi teruk daripada 20 rakaat. Allahu Akbar. Nah, tuan-tuan nak pilih 8 ke 20? Soalan yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak menyatakan demikian, ini gambaran dari sudut kenapa kejahilan kita dalam memahami soal agama. Kita berimpun ni pun kita nak menilai tentang hakikat diri kita ini. Manusia, permasalahan tadi antara 8 dan juga 20 itu menjadi kadang-kadang persoalan yang akan dibangkitkan nanti. Sedangkan dalam bab tersebut tak jadi masalah pun. Kerana pertama, ibadah solat tersebut, solat tarawih ni hukumnya sunat. Kita nak buat, dapat pahala. Tak buat, pun tidak bersalah kepada kita. Tapi kalau tak buat, rugi. Kenapa? Kerana kita berada di bulan Ramadan. Allah bagi ruang, lingkungan bulan Ramadan ini dengan pelbagai bentuk kelebihan-kelebihan yang besar. Tak ada pada bulan-bulan yang lain. Apa kelebihan yang berada di bulan Ramadan? Banyak hadis-hadisnya. Pertama yang disebut dengan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Yang pertama sekali Allah berikan kepada kita di awal masuk bulan Ramadan ini, sepertiganya adalah merupakan waktu-waktu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada kita. Allah turunkan kepada kita rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila masanya? Semua memang rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Apa tidaknya semasa kita berpuasa, pada saat yang serupa, kita bagi makan kepada orang sama dengan pahala orang yang kita beri makan sewaktu ketika dia berbuka. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, baginya itu seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut daripada sedikit pun, tanpa ada sedikit pun kurang daripada pahala-pahala yang diberikan. Daripada pahala yang diberikan ketika itu. Maknanya kalau kita bagi makan kepada orang, dapat pahala tak kita? Allah bagi pahala pada kita. Kan untung, lagi-lagilah kalau sekiranya kita bagi pada orang min ahlil ibadah. Kita ni tak rajin nak 30 juzuk Al-Quran ni. Tengok kawan-kawan yang rajin 30 juzuk Al-Quranul Karim, kita bagi pada dia. Pahala dia membaca 30 juzuk Al-Quran itu, pahalanya akan sampai kepada kita. Walaupun kita tidak berkesempatan. Bukan memang niat tak nak. Tahun ni memang aku tak nak sibuk ni, rasa-rasanya dah lah kebetulan Ramadan ni masuk kepada awal tahun.
awal tahun ni kerja memang banyak ni, aku nak tumpu pada kerja sahaja, ibadah-ibadah tu letak tepi. Akhirnya kita niat nak bagi mana muka-muka yang rajin ibadahnya. Ni yang ni haji ni 20 rakaat. Memang dia selalu kita bagi. Haji makan tak apa, bulan ni saya sponsor makan untuk haji berbuka. Tengok lagi hafiz, mana sekolah-sekolah hafiz 30 juzuk Al-Quran, tak sempat nak baca, kita bagi, okey tak apa, saya sponsor makan tersebut. Nah, dalam keadaan demikian itu memang confirm niat kita tu sudah menampakkan memang kita malas nak beribadah. Jadi dalam sebab bab niat ni perkara yang cukup penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita memiliki niat sedemikian rupa. Innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan yang kita buat itu dasarnya adalah bersandar kepada niat kita. Kalau niat kita tak baik, rugilah dengan amalan kita. Ingat tak dalam hadis yang Rasulullah kata, ada 3 kelompok manusia yang terbaik semasa berada di dunia, tapi rupa-rupanya amalannya Allah tolak semasa ketika berada di hadapan Allah. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang mengaji Al-Quran dan dia mengajar Al-Quranul Karim. Yang kedua, mereka yang bersedekah. Dan yang ketiga, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga titisan darah yang terakhir, syahid di dalam medan pertempuran tersebut. Tiga-tiga ni ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ditanya, orang yang berjihad tadi didatangkan yura ni'amahu, nikmat-nikmatnya itu diperlihatkan di hadapannya. Dia tengok nikmat, ya Allah, banyaknya, confirm lah aku akan masuk dalam syurga ni. Tengok Allah perlihatkan nikmat tersebut. Kamu tahu ni? Dia kata tahu. Apa dia? Ini adalah hasil daripada aku telah berkorban diriku ini semata-mata nak menegakkan agama Allah. Kamu lakukan untuk siapa? Dijawab oleh orang yang berjihad tadi, aku lakukan kerana-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jawab waktu itu, kadzabta, kamu berbohong. Kamu lakukan tadi liyuqal, supaya dikatakan diri kamu ini adalah seorang perwira, jari, orang yang berani. Orang lain mana berani? Bab mati ni, oh serba salah ni. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita kekurangan tenaga untuk membantu masyarakat umat Islam kita yang berada di Palestin, hari ini Jabatan Perangkaan negara Malaysia akan mengumumkan bahawa kita membuka tawaran kepada tuan-tuan untuk berjihad di jalan Allah, ya. Boleh bermula daripada hari ini. Saya akan buka senarai nama di sini, boleh letakkan nama-nama tuan-tuan. Confirm baru sebut demikian tu kosong terus. Kan dia tak datang. Alamak, bab mati ni belum tentu. Dan saya tidak boleh memberikan jaminan kepada tuan-tuan sama ada tuan-tuan akan kembali semula. Yang penting kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum tentu ada. Termasuk yang bercakap ni, belum tentu kita tengok Allah serba salah. Anak-anak masih lagi kecil, ya, banyak lagi perkara yang belum diselesaikan. Duk fikir masalah tersebut, bab nyawa tadi. Tiba-tiba ada orang yang berkorban tadi sampai tahap dia syahid. Allah mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu berbohong. Semata-mata kenapa? Sebab kamu buat ni tadi supaya orang akan menilai dan membuat kenangan. Nanti akan adalah medal dan sebagainya, akan ada kenangan-kenangan, nama akan dilakarkan. Niatnya kerana itu, dan akhirnya kita kamu masuklah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebab kesilapan di dalam bab niat. Yang kedua tadi, bab perkara yang berkaitan dengan sedekah, diperlihatkan juga sedekahnya di hadapannya. Nikmat tu, ya Allah, banyak nikmat ni, confirm masuk dalam syurga. Apa yang menyebabkan kamu dapat nikmat seumpama ini? Wahai Allah, semasa aku berada di dalam semasa hidup itu, aku banyak memberikan derma kepada seseorang, bagi pada seseorang ketika itu, dan aku lakukan kerana-Mu wahai Allah. Allah kata, kadzabta, kamu berbohong, tapi kamu lakukan supaya orang melihat kamu sebagai seorang yang jawad, artinya banyak menderma. Masuk je bulan Ramadan, buka, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, siapa-siapa yang ingin menderma bubur lambuk, kita perlukan wang tersebut. Kita tanya pada pengurusi, boleh tak kita umumkan nama-nama senarai yang paling banyak masuk tender ataupun memberikan derma untuk bubur lambuk. Sekian nama di atas, sebanyak RM2,000 dia telah menderma. Alhamdulillah, nama aku naik ni, disebut supaya orang dapat menilai dia begitu, supaya orang dapat mencatat dia ni adalah merupakan seorang dermawan. Niatnya kerana itu. Dia berbeza, kalau kita sebut pun tak jadi masalah sebenarnya, tapi dia berdasar pada niat kita. Kalau niat kita tadi semata-mata supaya disebut-sebut dan sebagainya ketika itu, maka dia akan menyebabkan rugi amalan yang baik kita lakukan rupa-rupanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dengan Al-Quran tadi, kes yang serupa. Bila ditanya kenapa kamu lakukan, aku buat kerana Allah. Dan akhirnya ditanya, berbohong, kamu bohong, tapi kamu buat supaya orang menganggap kamu ni hebat dalam menyampaikan ilmu, kamu hebat dalam membaca Al-Quranul Karim,
Nah, sekarang aku ambil semula pahala yang telah pun diberikan, kamu dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, sebelum masuk bulan Ramadan, pertama kita nilai semula akan diri kita, Ramadan kali ini kita nak buat untuk siapa. Sebab itu niat memainkan peranan yang cukup penting. Daripada niat itulah yang memberikan keazaman tertinggi dalam kita melaksanakan amalan-amalan. Ingat tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita akan bertemu dengan Allah saat yang serupa semasa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dinilai oleh Allah bukan pangkat kita. Yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya anak-anak kita ramai, kayanya kita, tapi akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita mampu mengisi kehidupan kita bersandar kepada Allah. Katakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang saya bacakan berkaitan tentang kewajipan puasa, di hujung ayat itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dapat membentuk diri kamu sebagai orang yang bertakwa, dan takwa inilah yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan kita untuk bertemu dengan Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, mereka yang paling tinggi takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara perkara penting untuk kita membentuk diri kita menjadi orang-orang yang kekal takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada takwa itulah yang akan membina kepada kita kepribadian seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab masalah khilafiyah, berlapang dada, saya tak nak buat, tak apa, terpulang kepada dirinya nak buat ataupun tidak. Bab 8 ke 20 terpulang kepada kita. Yang penting niat kita nak buat ni semata-mata untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat 20 perkara yang wajib ditinggalkan, maka itu juga satu kesalahan. Kalau buat 8, ya, akhirnya dia mengabaikan satu kelebihan, sedangkan masanya yang ada, dia juga telah merugikan masa dan waktu yang ada itu dipersia-siakan, rugi juga nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya membaca ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Mukhtasar Minhajil Qasidin. Dalam kitab tersebut ada membicarakan berkaitan dengan bab siyam. Saya ingat baru-baru ni juga saya pernah membahaskan kitab tersebut. Jadi waktu ketika berbicara, rupa-rupanya di kalangan para sahabat ni ada yang tak ikut Nabi SAW secara keseluruhan, walaupun bersama dengan Rasulullah. Dan sahabat ni adalah sahabat yang hebat, di antara kibaris sahabah, sahabat-sahabat yang paling besar dari sudut kedudukannya. Siapa dia? Itulah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal? Saya tak pasti, kalau tuan-tuan tak kenal tu satu kerugian juga besar. Kenal tak Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Macam tak pernah dengar Ustaz. Itu maknanya tak pernah dengar ceramah, ya. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ni adalah antara orang yang paling hebat yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud paling sedikit lakukan puasa sunat. Dicatatkan oleh Imam Ibn Qudamah tu dalam kitabnya. Dia kata di antara orang yang paling sedikit melakukan amalan puasa sunat ni adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila ditanya, wahai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, kenapa kamu tak buat solat sunat tersebut? Ada alasannya, bukan sengaja dibuat, tak. Itu yang saya maksudkan tadi. Kita kena fakih dalam diri kita ni, kita kena tahu kenapa kita tak buat dan kenapa kita buat. Ditanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa kamu tak buat? Saya tak buat solat puasa sunat ni disebabkan kalau saya berpuasa, saya akan menjadi manusia yang lemah sehingga mengurangkan ibadah solat saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ni orang yang paling kuat menunaikan ibadah solat. Solat fardu dah tentulah. Solat sunat itu di antara amalan kedua, ranking yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Jadi dia kata, di antara puasa dan juga solat, aku lebih rela untuk memperbanyakkan solat berbanding dengan puasa, kerana solat itu mengikat hubungan aku yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Jarak yang paling hampir di antara seorang hamba itu dengan Allah ketika dia sujud, dan sujud itu berlaku dalam solat. Rasulullah mengatakan, perbanyakkan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru daripada itu dia kurangkan puasa, dia lebihkan ibadah solat, disebabkan dengan sebab dia berpuasa akan mengurangkan jumlah solat yang dilaksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga kepada kita, kita berkira-kira dalam hal tersebut. Saya ni sebenarnya tak buat 20 rakaat, saya buat 8 rakaat ni sebab ada beberapa perkara wajib yang saya perlu laksanakan. Saya nak buat perangkaan, tak cukup saya pergi ke kampung orang orang asli, ya, tengok bilangan mereka, sebab padu tadi duk cerita masih ramai yang tak isi.
Jadi malam ni pada bulan Ramadan jemaah ramai pergi ke masjid, saya nak buat perangkaan di masjid-masjid. Jadi oleh kerana itu saya tak boleh buat 20 rakaat. Time 8 rakaat memang ramai yang keluar. Waktu tu kami nak buka counter. Duk ajak kawan-kawan datang supaya isi. Jadi sebab itu saya tak buat. Tuan-tuan kena faham lah. Kenapa saya buat 8 sahaja, kenapa saya tak buat 20. Itu sebabnya. Kenapa? Sebab kerja ni lebih utama berbanding dengan solat sunat tersebut. Itu alasan pertama untuk tidak solat 20 rakaat. Bagi contohnya. Begitulah dalam hidup kita ni, dia dalam bab-bab tersebut itu dia ada satu nama dia perkara yang fardu dan perkara yang sunat. Ya, jadi kalau kita buat perkara yang sunat meninggalkan perkara yang fardu, itu adalah satu kesalahan besar. Tetapi kalau kita mengutamakan yang fardu dan kemudian baru diikuti perkara yang sunat, baru itulah yang dituntut di dalam Islam, sehingga lahirnya rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, gunakan masa yang ada ini. Pertama, kita mohon doa pada Allah, kerana belum tentu Ramadan yang akan kita lalui ini ataupun Ramadan yang akan hampir ini kita dapat menjenguk Ramadan tersebut. Dan yang kedua, tolong letakkan keazaman dalam diri kita ini bahawa Ramadan pada kali ini aku akan buat dalam keadaan yang terbaik. Yang penting aku akan mengisi kehidupan aku ini dengan segala perkara-perkara yang boleh memberikan pahala dalam kehidupan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan untuk itu dia tidak memungkinkan kita dapat hanya sekadar kita meletakkan azam kalau kita tidak melatih diri kita. Jadi latihan ni kita nak buat apa dia? Ni ada lagi beberapa hari ni. Kalau rasa-rasanya bacaan Al-Quran kita baca masih lagi ada bermasalah, usahakan lenturkan lidah kita, jadikan kita mampu untuk membaca dan mengaji Al-Quranul Karim. Kalau salat sunat kita berkurangan ataupun tidak menunaikan solat sunat, latihlah diri kita untuk rajin untuk menunaikan solat, sebab nak menjadikan kita biasa dengan sesuatu amalan, dia perlukan kepada latihan. Ya, alah bisa tegal biasa. Ya, bila kita sudah terbiasa, waktu itu dia akan menjadi satu perkara yang mudah dalam diri kita. Mudah-mudahan sedikit daripada bicara yang kita bicarakan pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Masa kita kalau tengok jam tu 11.30, sebenarnya saya nak buka kepada tuan-tuan kalau sekiranya ada masalah. Saya tak pasti sama ada kita nak berhenti sekarang ataupun nak membuka soalan terpulang. Saya nak juga mendengar kok-koklah ada luahan-luahan untuk cerita. Bolehlah kita bercerita bersama. Wallahu alam, saya tidak pasti. Bukan habis lagi tadi macam membuka kepada Syekh Usman untuk menanyakan soalan kepada Ustaz. Sekiranya ada yang terbelenggu di hati sebab kita nak buat solat tarawih ke macam tu, Ramadan kita daripada 1 hingga 30 hari macam mana. Mungkin kita nak biasa dengar Ramadan dan bulan ada tahun ada, tapi kita nak cuba perbaiki mana yang kurang. So saya buka untuk soalan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atas ceramah tadi. Okey, saya ada soalan lah. Tapi mungkin tak ada kaitan sikitlah dengan Ramadan ni. Okay, yang pertama, kalau lah saya sebelum ni tak adalah yang viral tentang solat qada tu kan. Bila kita tidak solat qada, kita tidak boleh solat sunat kan. Okey, yang ni maksud saya yang ni bila kita yang masalah yang solat qada ni, solat qada yang terutama yang perempuan, bila dia period, lepas tu dia dah habis, dah kering, tapi dia akan tunggu, dia tengok dululah ada satu masa barulah dia solat. Sebab kadang tu waktu period dia pun bukan dia kata kalau 7 hari memang 7 hari, tak, kadang ada yang 7, kadang ada 8, 9. Kadang tu bila solat tu ada yang kita qada dan ada yang kalau dulu kalau kita tak qada kita dah tak ingat lah. Tapi kalau yang kita dah qada tapi ada yang kita tak qada. Maknanya bila dikatakan bila kita tak qada solat wajib tu, kita tidak dibolehkan solat sunat. Seperti solat sunat yang dia ada waktu lah, kecuali solat sunat yang berwaktu tu dia kata masih dibolehkan. Solat sunat yang tidak berwaktu macam solat sunat hajat, solat sunat banyak lagi lah solat sunat lain. Saya nak tanya daripada pendapat Ustaz lah, apa sebenarnya yang dimaksudkan perkara itu dan macam mana kita nak buat solat sunat, solat
solat taubat, kalaulah sebab solat taubat pun tidak berwaktu kan, bila-bila boleh kita buat. Tapi disebabkan kita tak tahu sama ada solat qada kita dah selesai atau belum. Okey, terima kasih soalan tersebut. Saya ingat tadi nak banyak soalan tadi. Yang pertama, ni ada isu cerita. Sebelum saya masuk kepada jawapan tersebut, ada cerita ada seorang jemaah ni, dia kalau buat soalan tu soalan berangkai istilah kami lah. Dia tak akan tanya satu soalan. Sehinggalah waktu tu kalau pernah tengok di Masjid Negeri waktu tu, kita buat rancangan. Saya minta supaya pihak TV3 menyediakan rancangan Tanyalah Ustaz buat di Masjid Negeri. Alhamdulillah waktu tu dapat buat. Jadi bila buat, dia pun akan tanya soalan dia sampai 3. 1, 2, 3. Jadi tak lama lepas daripada itu rupanya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan soalan tersebut, saya nak menyebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan dainullahi ahaqqu an yuqdah. Bila berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hutang dengan manusia, hutang siapa yang paling dan utama untuk kita ambil berat? Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dainullah, hutang Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Itu yang pertama berdasar kepada hadis tersebut. Dan yang kedua, bila kita meninggalkan solat yang wajib, sebab ada fahaman orang yang berpegang kata kalau dah solat fardu tu atas sebab kejahilan kita dulu, kita tak buat dan kemudian kita tinggalkan, tak payah pun kita qada semula. Pertama, sudah pun tertolak dengan hadis yang saya nyatakan tadi. Dan yang kedua, hadis yang lain, Rasulullah mengatakan man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa solat yang wajib ketika itu, maka hendaklah dia menunaikan solat tersebut di saat ketika dia mengingati akan ibadah solat tersebut. Itu orang yang terlupa. Apatah lagi orang yang sengaja meninggalkan solat, itulah lebih afdal. Kalau dalam bahasa Arab disebut min babil aula, lebih utama lagi untuk dia melaksanakan ibadah solat tersebut. Dan di sana ada dua pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Bagi mereka yang meninggalkan ibadah wajib, khususnya solat tadi, disebabkan kerana kejahilan. Berapa tahun ketika usia saya 20 tahun ataupun ketika saya balik sampailah usia saya 40 tahun. Waktu tu baru dengar ceramah, baru rasa menyesal. Bayangkan kalau usia balik, katakanlah usia balik itu 17 tahun, katakan begitu. Ya, ataupun sekarang ni mungkin dalam darjah 6 ada yang dah balik. Ya. Jadi saat ketika dia berusia dalam usia tersebut, dah berapa puluh tahun dia tinggalkan solat dia laksanakan. Maka di sana kata para ulama, sebagian para ulama menyebutkan, saya terlupa, ada pandangan itu diutarakan, saat ketika itu dia tidaklah perlu untuk menghimpunkan seluruh solat tersebut itu secara sekaligus. Katakan solat zuhur dia kira-kira ada 200 solat yang dia tak laksanakan, sekali dia buat solat tersebut. Bukan begitu. Artinya dia kena ada usaha untuk mengatur dan menyusun solat tersebut itu dalam keadaan berterusan. Contohnya katakan dia nak solat solat tarawih. Saat ketika nak solat tarawih itu dalam keadaan jahil, dia boleh susun sahaja. Dia boleh susun solat tu bagaimana caranya? Dia susun solat tersebut, setiap kali masuk waktu, habis sahaja solat maghrib, dia akan tunaikan solat maghrib yang dia qada, untuk diqada. Masuk isyak, sebelum dia buat solat sunat, solat isyak tersebut yang qada dia buat. Begitulah dalam keadaan berterusan. Cukup tak bilangannya? Sudah tentu tidak cukup. Tiba-tiba dia meninggal, maka itu tidaklah dianggap sebagai dia mencuaikan amalan tersebut. Artinya dia ada peraturan tersebut. Melainkan kalau sekiranya mereka yang meninggalkan solat tadi tersebut, dia tahu hukum, dia tak jahil. Yang tadi kes jahil tu dia boleh isi dengan sunat dan juga wajib. Yang wajib tu dibuatlah sikit demi sedikit. Yang kedua pula, kelompok daripada mereka yang meletakkan ataupun mereka yang tidak ada masalah dengan masalah hukum tersebut. Dia tahu solat itu wajib, tapi cuma tak nak dia buat. Ya, saya tahu solat itu wajib, tapi saya tak nak buat. Ketika bila? Mungkinlah 5 tahun lepas daripada itu baru dia tahu, barulah dia ada rasa keinsafan pada dirinya untuk memperbetulkan. Maka orang yang tahu akan hukum wajib tersebut, dia perlu segerakan. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah sunat ketika itu yang dia sepatutnya boleh buat, dia tidak buat, digantikan dengan yang wajib. Ya. Solat tarawih sebagai contohnya, malam solat tarawih itu dia buatlah solat fardu tersebut, disebabkan kerana dosa yang dia lakukan atas dirinya. Dia tahu hukum tersebut tapi dia tinggalkan, maka itu dia perlu lakukan dalam keadaan demikian. Soalannya tadi yang perlu untuk kita timbulkan dalam diri kita ni, dia ketika dia tidak melakukan tu atas dasar dia tahu ataupun dia tidak tahu. Kalau tidak tahu,
dia susun seumpama waktu-waktu tersebut. Solat Isyak, lepas solat Isyak dia buat satu solat yang dia nak qada, kemudian buatlah solat sunat. Masuk solat berikutnya dia susun begitu. Maknanya solat sunat boleh buat tak? Silakan dalam keadaan demikian. Tetapi kalau dia dalam keadaan dia tahu dia tinggalkan solat tersebut, itu perlu disegerakan atas sebab kecuaian dan juga dosa yang dilakukan ketika itu. Wallahu a'lam. Boleh kan sampai maksud? Cuma yang macam permasalahan sekarang ni, macam kalau macam dulu kan kita pun bila masalah yang perempuan lah kan, biasanya kalau dah kita macam kita kira 7 hari, tapi kebiasaan 7 hari kadang tu 6 hari pun dah kering. Tapi itu perlu diqada ke ataupun kadang-kadang tu yang satu tu bila perlu diqada tu sebab kita tinggal, sebab dah kering kita kena solat kan. Tapi kadang-kadang kita was-was juga lah. Satu lagi yang saya dimaklumkan, kalaulah kita kata kita kering pada waktu Isyak, tapi waktu Maghrib tu kita kena qada. Itu satu lagi. Okey, dari sudut bab kiraan tersebut saya terlupa. Nanti boleh tanya pada ustaz yang lain tu lah. Ada kiraan dia tu. Waktu kering dengan waktu ketika dia bermula waktu tu saya terlupa. Bab tu dia perlu macam adalah istilah garis penentu. Dia boleh waktu katakan semasa sebelum masuk waktu maghrib dia suci. Lepas tu dia tak mandi lagi waktu tersebut, dia memulakan apakah solat fardu maghrib itu dikira sebab dia tak solat, katakan dia mandi waktu tu waktu maghrib. Kemudian dia tak solat waktu maghrib, dia solat waktu isyak, apakah maghrib itu dikira sebagai dia kena qada? Sebab bagi mereka yang uzur, wanita yang uzur ni tak wajib untuk qada solat. Yang wajibnya hanya buat puasa je. Puasa yang kena qada. Bab solat ni rukhsah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada para muslimat. Dia tak solat dah. Kalau katakan seminggu dia tak menunaikan solat, lepas tu dia bersih, apakah solat dalam tempoh seminggu dia perlu laksanakan? Tak perlu. Muslimat tidak perlu. Muslimin memanglah tak ada masa yang tak perlu. Ustaz saya uzur syar'i, tak ada istilah uzur syar'i dalam bab solat, ya. Dalam bab puasa ada, tetapi dia kena qada semula. Contohnya perangkaan lagi lah, kita kembalikan kepada perangkaan, dia pergi jauh. Tadi katakan pergi bukan Gedangsa, apa tadi, Felda Soeharto. Contoh buat bancian Felda Soeharto dengan sini berapa kilometer? 90. Boleh tak kita jamak qasar? Jamak qasar berapa bilangan? Boleh? 2 marhalah, betul lah, dalam kitab 2 marhalah. Sekarang fatwa yang terbaru adalah 82 km. Jadi kalau katakan pergi ke Felda Soeharto tadi, kita pergi lebih daripada 82 km, boleh jamak dan qasar. Solat Jumaat pun masih lagi diberikan rukhsah, tak mengapa. Tapi syarat itu dalam mazhab Syafi'i, dia mesti keluar sebelum masuknya waktu subuh tersebut, ya, sebelum terbit fajar sodik. Itu ada hukum yang berkaitan dengan alhamdulillah. Jadi kalau katakan dia keluar selepas solat Jumaat, maka solat Jumaat itu selepas solat subuh, selepas solat subuh, maka Jumaatnya itu wajib untuk dilaksanakan. Itu sedikit berkaitan dengan hukum tersebut. Maka dalam hal demikian tadi, waktu tu kena lihat tu. Baik, cumanya dalam bab tersebut tadi, kalau bab solat dia tak jadi masalah, saya rasa tak jadi masalah lah bab tersebut ni, sebab dia tidak wajib. Dia cuma berkaitan dengan bab puasa. Dan bab puasa tadi itu dia sengajakan ataupun tidak, itu yang berkaitan dengan soal hukum. Dia tahu tak hukum ataupun tidak. Ya, wallahu a'lam. Saya kira jelas. Assalamualaikum Ustaz, ada 2 soalan. Yang satu ni terfikir bila ada pasal jamak tadi Ustaz. Contoh soalan 2 dulu soalan 2 dulu. Saya ni perjalanan daripada kampung balik ke Kelang lah. Kampung kat mana? Tanya. Kelantan. Oh, ingatkan di Shah Alam. Okey. Jadi niatnya nak jamak takhir kan. Tapi bila sampai, saya duduk Kelang ni Bukit Kuda. Boleh tak saya jamak tu bila masuk ke Shah Alam, sebelah stesen 7 contoh baru Ustaz biasa. Okey, kalau katakan balik tadi nak jamak tahir lah daripada Kelantan ke sini. Okey, sampai di Shah Alam. Stesen 7. Kan belum masuk lagi border kan. Jadi kami jamaknya di situ, solatnya di situ. Katakan masjid stesen 7 lah. Boleh? Boleh. Sebelahnya. Dia dalam kaedah ni selagi tidak masuk kawasan. Selagi tidak masuk kawasan, dan kawasan tu kita rujuk kepada daerah lah. Sebagai ulama' dikata jarak di antara tempat kita tu dengan satu kawasan tu 11 km. Kalau dia tidak ada nama kawasan, dia keluar, dia mestilah 11 km daripada jarak tempat tinggal kita. Kalau dia ada kawasan, kita masuk border ni mana? Shah Alam. Shah Alam belum masuk Kelang.
Tapi kalau dah masuk Kelang tak boleh. Betul Bukit Raja tu Ustaz. Dia masuk daerah mana? Betul Bukit Raja tu daerah mana? Kalau dia masuk daerah tu masih masuk Shah Alam, sekira-kira pada Shah Alam, tak jadi masalah pun untuk tunaikan. Selalu confuse bila sampai ke bukit ni macam betul Kelang dah, tapi kita masuk tu kita dah masuk 77 kan. Tak payah ni sebelah. Anggap kita katakan dia sebagai masih lagi kawasan Shah Alam, border Shah Alam, okeylah, settle, selesai masalah dari sudut penentuan tersebut. Yang penting tidak masuk kawasan. Contoh katakan kawasan, katakan saya duduk di Sejangkang, saya balik jalan, tempat tinggal saya adalah Batu 10 contoh. Saya baru sampai Batu 7. Batu 7 ni belum sampai Batu 10 ni. Bolehlah buat jamak takhir tadi, kita lewatkan, kita buat solat tersebut. Maka pada saat yang serupa tidak dibenarkan sebab kita sudah pun masuk di Sejangkang sebagai contoh. Sudah masuk. Contohnya kiranya kalau macam saya nak balik, sambung pasal sejarah tu kan. Saya dari Perak, dari utara Perak sampai ke Elmina. Rumah dekat U10. U10 okey. U10 kan. Mesti orang dah. Dekat Elmina, solat kat situ, nak buat jamak kat situ lah. Anak saya nak jamak, saya kata tak boleh. Saya kata apa? Dalam bukit. Sebab dah masuk ke Shah Alam. Shah Alam kan. Jarak dari Elmina ke rumah pun tak jauh dah. Betul. Dia begitulah, kita nak mengambil jalan mudah. Walaupun perbincangan tu kalau dalam kitab lama, kalau buka dalam kitab ni, dia keluar daripada kawasan kita, kawasan kampung tu. Dalam menentukan kampung tu apa dia? Dia ada border dia. Jadi dia tak sebut berapa kilometer, cuma para ulama yang memberikan perbahasan bab tersebut. Memang ada perbincangan lah dalam bab tersebut. Kalau bertanya kepada saya, kita mengambil daerah dan juga kawasan, ataupun kawasan, bukan daerah lebih besar, kita ambil kawasan. Kita masuk Shah Alam ataupun tidak. Antara Shah Alam ada Kelang, ya. Kalau sekiranya kita dah masuk kawasan tersebut, maka dia dianggap sebagai kita tidak boleh untuk buat jamak dan juga qasar. Kalau contoh di Shah Alam dengan Subang Jaya kan, sebagai saya masuk Subang Jaya, kalau rumah di Subang Jaya contoh, kita masih lagi berada di Shah Alam, maka di Shah Alam lah kita boleh buat jamak dan juga qasar tersebut. Jangan masuk Subang Jaya. Dah masuk Subang Jaya sudah tidak dikira sebagai jamak dan qasar, ketika itu dia akan bertukar menjadi qada lah solat yang kita telah pun tinggalkan. Masih Ustaz, balik pada soalan satu lah. Soalan satu dia macam mana kita kira syubhat dengan orang yang tak berpuasa. So, dalam keadaan kadang-kadang kita tahu orang tak puasa tu ada alasannya. Contoh masa mula-mula tu kita selalu menumpang orang balik kampung. Jadi driver ni dia tak henti puasa lah kan. Dan kadang-kadang kita masuk stesen minyak, belikan air apa, diminta untuk belikan air untuk dia. Adakah kita dikira sebagai syubhat? Dan yang kedua ni dalam keadaan kita tahu orang tu kerja penat, bukan rumah kan. Kadang-kadang dia minta air daripada kita, rumah kita kan. Jadi adakah itu dia sebagai syubhat tidak berpuasa? Okey, pertama dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, mungkar ni apa? Benda-benda yang kalau dibuat berdosa. Jadi itu semua perkara-perkara yang mungkar. Siapa yang melihat, hendaklah dia diubah dengan tangan dan kuasanya. Itu bagi mereka yang berkuasa lah. Maksud tangan tu artinya kuasanya. Kalau tak mampu, gunakan lidah, bagi nasihat. Ni tak bagus, tak baik, berdosa buat perkara seumpama ini. Dan yang ketiga, tidak meredai dengan menggunakan hati. Kita tak langsung tidak menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Itu perkara yang pertama. Soalan yang ditimbulkan tadi, pertama kepada pemandu yang memandu bas dalam perjalanan. Rukhsah diberikan kepada pemandu bas kalau sekiranya perjalanan itu adalah dianggap sebagai musafir, permusafiran. Sebab orang yang bermusafir, dia diharuskan untuk berbuka puasa, walaupun puasa itu lebih afdal. Tapi boleh tak dia berbuka puasa? Jawapannya dibenarkan. Disebabkan kerana dia bermusafir. Maka apakah dianggap kita ni berpuasa? Pemandu tak berpuasa, saya bagi minum, ya, air dahaga lah. Kebetulan kita bawa minuman sedap pula, oren kok lah, dia tengok, ya Allah sedapnya. Dia pun berniat untuk membatalkan puasanya. Satu, kerana dia belajar juga, dia kata bab musafir ni boleh buka.
Dia pun buka tadi, dia nak minta air tersebut. Kalau sekiranya atas dasar tersebut dia bermusafir, musafir ni tidak dianggap sebagai maksiat dan juga dosa, keharusan, maka kita tidaklah dianggap sebagai kita memberikan satu dosa ataupun membantu dia untuk melakukan dosa. Kenapa? Kerana perbuatan itu diharuskan. Tukang bekerja, kalaulah benar alasan dia, pertama, dia bertembung di antara dua kewajipan. Kerja itu wajib untuk menampung saraan, dan kemudian pada perkara yang kedua dia berhadapan juga dengan berpuasa. Kebetulan puasa musim panas memang menyebabkan dia keletihan dan menyebabkan keuzuran. Untuk menyambung puasanya dia akan qada dengan waktu yang lain. Kalau betul begitu, ya, ini atas andaian jika benar begitu dalam keadaan yang sedemikian rupa, atas sebab keuzuran tadi dia nak mendapatkan air juga tidak bermasalah kepada kita, kerana melihat dari sudut keuzuran tersebut. Tapi kalau saja-saja hujan selalu nak letih, apa ni kita nak kata letih kan? Kerja pun dalam tempat aircon ni, apa ni kerja baik ke ni? Tiba-tiba tanya pada kita, ni betulkan aircon ada rosak, haus lah, boleh tak bagi air? Kenapa? Letih sungguh. Sebab apa letih? Ni pasang aircon sebagai contoh. Itu kita kena lihat balik lah pendetailan tersebut. Jadi secara kesimpulan, kalau kerjanya kerja yang halal dan dibenarkan dalam Islam, kita membantunya tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya pekerjaan yang dia lakukan itu memang dari sudut syariatnya tidak membenarkan dan dia berdosa, kita membantu, itu yang dinamakan sebagai bersubhat. Wallahu a'lam. Ustaz, berkenaan dengan solat ni, kita ada kawan, kalau kita tak solat, kita tahu dia tak solat, kita dah tegur, dah ajak, dah bagi pelekong, tapi dia Tak solat juga. maksudnya dia macam, memanglah kita dah bagi jadah, dah bagi pelekong, apa semua kan, kan? Okey, bertembung dengan masalah pula teman-teman kita tak menunaikan solat. Al-Quran pun kita ajak bacaan Yasin, banyak keuzuran, dia kata minta maaf. Yasin dia baca. Tak, ni cerita orang lain, ni secara umum. Dia bukan Yasin. Dia cerita. tempat lain lah. Cerita pada tempat lain. Tak, dia tak datang dan sebagainya. Contohlah, kita nak ajak dia untuk melakukan kebaikan. Pertama, kita kena letakkan dalam diri kita, manusia ni dia bukan macam kenderaan, dia bukan macam mesin. Mesin yang rosak, kita tahu dah. Ya, ada masalah bateri, tukar bateri baik. Ya, kalau kereta kita dah tahu dah apa masalah-masalah. Dan akhirnya kita akan dapat baiki. Tapi manusia tidak begitu. Walaupun wajah yang serupa, dia bercakap, ya, contoh, sama macam kita bercakap dan berbicara, pada saat yang serupa nak bab hidayah ni kuasa daripada Allah. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak mungkin mampu memberikan hidayah, walaupun orang yang kamu cintai, kamu usahakan, tetap tidak akan dapat memberikan hidayah kepadanya. Akan tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Dan habis itu apa yang kita nak buat? Betul lah, kita bantu dia, bagi pakaian, berikan, ajak dia untuk melakukan kebaikan. Dia tak buat, pada saat ketika itu kita sedang berusaha. Dan antara usaha yang terpenting sebenarnya, yang kadang-kadang kita sering lupakan, kita doakan dia untuk menerima hidayah. Sebenarnya itu doa yang paling berharga dalam hidup kita. Kawan kita tak ada bersama dengan kita, kita doakan dia, itu di antara doa yang paling mustajab. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Rasulullah bersabda dalam hadis, jika tidak silap hadis itu riwayat daripada Imam Muslim, doa seorang hamba Allah yang muslim itu terhadap saudaranya semuslim, itu di antara doa yang paling mustajab. Wa ala ra'sihi malakun, dan di atas kepalanya itu ada malaikat yang duduk bersama dengan orang yang berdoa untuk saudaranya tadi. Jangan doa depan kawan kita dah lah tak solat, dia kata, ya Allah, kau jadikanlah teman-teman saya yang tak solat ni, ya Allah, jauhkanlah dia daripada api neraka, ya Allah. Teman-teman yang tak menutup aurat, ya Allah, ya Tuhanku, kau jauhilah mereka daripada azab Allah. Ni perli aku ke apa dia kan, bahasa kawan kita, dia tengok, Allah, setiap kali ni dia perli aku, bahasanya tu dia akan menjauhkan dia. Saat ketika dia tidak ada, apatah lagi di waktu 1/3 malam terakhir, itu di antara waktu yang mustajab, dan doa itu sudah tentu doa yang mustajab. Kita mohon pada Allah, kerana kita tidak ada kuasa, yang berkuasa mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila saya teringat bila cerita bab tu, pengalaman menceritakan ada kisah yang berlaku waktu itu di sebuah surau. Maklum sajalah, biasanya kalau surau dan masjid ni siapa yang kita lihat? Golongan-golongan pencen, usia 50 tahun ke atas lah,
ya, 60 tahun, 70 tahun. Yang istilahnya kaki-kaki tiang istilah dia, atau mereka yang suka untuk bersandar lah. Saya ingat dulu pernah digelar sebagai cicak men. Korang ni sebut cicak men sebab apa? Ustaz, tengoklah dekat masjid ni, mana ada orang yang duduk kat tengah, semua bersantai kat tepi-tepi tu dinding tu. Duduk kat tiang-tiang dan dekat dinding-dinding. Jadi waktu itu setelah saya mensyarahkan hadis tersebut, bila begitu selesai, sebab hadis tu memberikan kelebihan. Kita doakan kawan kita, doa tu doa mustajab. Yang kedua, di atas kepala kita tu ada malaikat. Malaikat akan mengaminkan doa yang kita minta, pertama. Dan yang kedua, pada saat yang serupa, malaikat akan berkata walaka bimithl, kamu juga akan dapat doa yang kamu pohon ini. Doa kamu itu juga untuk kamu juga akan diberikan oleh Allah. Maknanya kalau kita doakan saudara kita sihat, malaikat doakan kita, kita pun dapat kesihatan tersebut. Kes tersebut berlaku kepada teman tadi. Ustaz, saya ni sebenarnya di dalam jemaah ni, maklum saja, saya kesian dengan teman-teman saya. Kenapa? Dia kata isteri dia ni meninggal, Ustaz. Allahu Akbar. Kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah lama dah, 10 tahun. Saya kesian pada dia. Dia tidak ada pasangan dalam hidupnya. Ustaz, boleh ke saya doakan? Dia tak dengar, saya doakan dia supaya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang dapat bersama dengan dia. Saya kata alhamdulillah, ahlan wa sahlan ni. Silakan doa tersebut, mudah-mudahan Allah bantu, pahala Allah bagi pada saya, pada Tuan Haji atas bacaan yang Tuan baca. Tak, soalan saya ni, dia kata tu yang menarik tu, saya bukan tanya pada tu, saya tanya pada malaikat yang mengaminkan tu. Tak faham ke? Jadi mengaminkan tu, saya nak doa malaikat yang mengaminkan tu, saya pun dapat juga ke Ustaz? Tak apalah, selalulah doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Tuan Haji atas perkara tersebut. Jadi maknanya para isteri pun kena dengar-dengarlah kenapa dia selalu doa. Suami saya ni dia doa kawan-kawan dia ni. Suami selalu doa tersebut, rupanya dengan hadis tersebut. Banyak kita doakan orang saudara kita yang tidak ada bersama, maka doa seumpama itu adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya nak tahu berkenaan dengan syahidul istighfar, Sayyidul istighfar. Sayyid itu. Apa dia kelebihan dia, dan yang mana lebih terbaik, kita baca syahidul istighfar ataupun yang istighfar astagfirullah. Okay. Baik, pertama bila ditanya yang terbaik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut secara umum. Rasulullah mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan hidupnya dengan beristighfar, ini keistimewaan secara umum. Maka yang pertama sekali, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu akan ada jalan keluar. Kita ada masalah kan, masalah kita jangan mengadu kepada kawan dia duk adu pula kepada orang lain, habis cerita kita dijaja dan juga dijual. Ya, kes ini juga pengalaman. Ada kes seorang muslimat, dia sambung pengajian untuk peringkat PhD, dan sekarang alhamdulillah doktor di sebuah universiti lah. Jadi waktu tu dia mengadu kepada kita masalah dia bersama dengan supervisor dia. Dia cerita masalah pada supervisor, rupanya supervisor tu sebarkan cerita dia. Sebab itu dalam bab kita nak mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah kepada Allah. Siapa yang hidupnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kesempitan akan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kebimbangan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rezeki Allah akan buka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki kepadanya di mana dia tidak tahu daripada mana sumber rezeki itu tiba-tiba didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Jadi istighfar ni fadilatnya besar. Cuma dalam hadis tersebut tidak dinyatakan manakah istighfar yang terbaik, tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah kata yang terbaik itu adalah bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar ini adalah istighfar yang terbaik berbanding dengan istighfar yang lain, namun kita tidaklah diikat dengan istighfar tersebut. Pertama sebab panjang sangat Ustaz,
nak baca. Kalau tuan imam baca tersebut tu, kata ya Allah, satu cukup lah mam, jangan baca sebanyak 3 kali. Sedangkan hadis mengatakan 3 kali sekurang-kurangnya kita baca doa, istighfar tersebut. Dia terpulang kepada kita. Kalau kita mampu, kita nak membaca Sayyidul Istighfar, silakan kita membaca Sayyidul Istighfar. Kalau kita mampu nak membaca Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyu ataupun huwal hayyul qayyum, silakan kita baca itu. Kalau paling pendek istighfar, astagfirullah. Selesai. Ya. Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim. Ataupun disebut dengan hadis yang lain, Rasulullah doa, Rabbighfirli, saya terlupa ada satu lagi ucapan yang lain. Yang penting ada permohonan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala permohonan kita yang bersifat memohon keampunan itulah yang dinamakan sebagai istighfar. Wallahu a'lam. Sebab kalau kita sekarang ni kan istighfar kan dia buat secara lagu kan. Kalau kita kalau kita ulang dengan keadaan lagu tu, yang better kita baca yang macam ustaz baca lah tadi lah. Sebab kalau biasa orang hafal, kalau lagu tu cepatlah hafal kan. Kalau baca tu dia agak dia okey, sekarang ni niat kita apa? Isu dia, niat kita. Kalau dengan kita berlagu tu memberikan ketenangan kepada kita, silakan. Pertama, dari sudut lagu ni ustaz tak bertajwid, istighfar tak perlu kepada tajwid, melainkan Al-Quran. Al-Quran tu ada perbincangan yang khusus. Bab tersebut, kalau sekiranya dengan lagu itu menyebabkan kita semakin asyik ataupun semakin seronok untuk membaca, silakan saja dengan lagu tersebut. Contoh macam Asma'ullahil Husna, kan kita baca nas'aluka ya manhullah, cuba baca satu-satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tak sambung lah. Tapi kalau kita baca itu dengan berlagu menyebabkan kita dapat menghayati, silakan. Yang penting soalannya kita dapat tak memahami ataupun menghayatinya, dapat, silakan untuk kita menyebutkan. Dia terpulang kepada, sebab setiap orang manusia ni Allah bagi dengan perbezaan-perbezaan yang tertentu tadi. Kalau kita dengan cara begitu boleh, silakan. Yang penting maksud itu sampai, kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah mengatakan wanita, lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan menyediakan kepadanya akan keampunan dan juga pahala yang besar kepada mereka. Jadi terpulang pada kita. Kalau lepas solat tu, kalau kita kan biasa beristighfar kan. Tapi kalau kita baca Sayyidul Istighfar, tidak menjadi masalah. Rasulullah kan disebut dalam hadis istaghfara salasa. Rasulullah beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi kalimat itu pun kadang-kadang menjadi masalah besar di kalangan kita. Ini Rasulullah tak ajar. Siapa kata Rasulullah tidak ajar? Ya, astagfirullah, astagfirullah. Itu salah satu istighfar. Hadis mengatakan mohon ampun, gunakanlah apa? Macam selawat. Sekarang ni yang timbulkan selawat tafrijiyah, selawat-selawat yang ada ni tak boleh. Rasulullah tak buat. Bukan bermakna tidak boleh. Dah namanya kita berselawat pada Nabi. Dalam surah Al-Ahzab Allah kata hari Jumaat pun ada nanti. Jadi bila disebut demikian, apa pun jenis selawat, silakan sahaja. Yang penting namanya selawat, samalah juga dengan istighfar. Yang penting namanya istighfar. Wallahu a'lam. Kita boleh betul-betul pada Ustaz. Okey Ustaz, dulu Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ceramah yang telah diberikan. Sebelum kita berakhir, saya izinkan kami mohon Ustaz doakan doa lah untuk kita sampaikan supaya kita doa kita ini dimakbulkan untuk sampai kepada bulan Ramadan dan juga bulan seterusnya. Saya minta untuk Ustaz doakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام وقراءة القرآن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.